Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton live PAB pada hari ini ya, salam sejahtera juga diucapkan. Semoga semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makluman kepada semua yang menonton siaran live kita pada hari ini, program ini merupakan sesi yang kedua ya, anjuran Perpustakaan Al-Bukhari, di mana sesi yang pertama telah pun dijalankan pada minggu lepas ya, bersama dengan wakil UiTM, wakil alumni UiTM Cawangan Pahang yang telah dimoderator oleh Puan Farah. Okey, untuk program pada hari ini ya, kita masih lagi bertemakan R&R buku ya, dan kita juga ya ditemani oleh panel-panel hebat kita, dan saya yakin semua orang sedia maklum ya siapakah panel kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan program bual bicara kita hari ini ya, ingin saya ingatkan ya bahawa maklumat yang disampaikan dalam program ini ya adalah bagi bertujuan ya untuk pembudayaan ilmu sahaja ya. Ianya hanyalah pendapat serta komen ya peribadi oleh panel dan bukannya pendirian rasmi universiti. Jadi universiti tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang komen serta pendapat yang diberikan sepanjang program live kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa, sudilah saya memperkenalkan diri saya. Saya Puan Nur Fitriah binti Mat Seman, ataupun saya senang dikenali dan senang dipanggil oleh Puan Fifi. Okey, saya selaku moderator anda pada hari inilah ya di dalam program Live at PAB R&R Buku bersama Akademik Bondeno. Okey. Untuk makluman semua ya, hari ini kita punya program Live at PAB ni sebenarnya adalah satu program bual bicara ya. Satu program bual bicara di mana kita berkongsikan pengetahuan, berkongsi maklumat ya dalam kalangan pakar-pakar ya di bidang-bidang tertentu, di mana usaha kita untuk menggalakkan budaya membaca ya, untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan masyarakat, khususnya warga UiTM sekalian. Okey, suka saya kongsikan ya objektif kita pada hari ini. Untuk program ni tak lain dan tak bukan ya untuk membudayakan program ilmiah yang berteraskan pembudayaan galakan membaca. Okey, juga untuk meningkatkan ketampakan ya, visibility PAB, iaitu Perpustakaan Al-Bukhari dari segi usaha-usaha kita untuk membudayakan ilmu serta menjadi satu pusat kecemerlangan ya bagi program pembudayaan ilmu. Okey, saya rasa mungkin penonton kita di luar sana sudah tidak sabar lagi ya untuk berkenalan dengan siapakah panel kita pada hari ini. Okey. So tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan panel kita pada hari ini. Saya mempersilakan panel pertama kita. Panel pertama kita iaitu Puan K. Boleh untuk kongsikan bersama kita, bersama penonton hari ini sedikit sebanyak ya berkaitan dengan diri Puan K serta kerjaya Puan K. Dan kalau boleh kongsikan Puan K sekarang bersiaran langsung di mana. Dipersilakan Puan K. Okey. Terima kasih Cik Puan moderator. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, nama saya Ruqayyah Muhammad. Okey, pagi ni kita bersiaran daripada Hospital USM. So saya adalah salah seorang petugas di Hospital USM. Saya bertugas sebagai seorang dietitian. Lebih major kepada dietitian kanak-kanak lah. Okey, so jadi pagi ni bertugas seperti mana kawan-kawan yang lain. So itulah sedikit sebanyak pengenalan untuk diri saya. Okey, kembali kepada Cik Puan moderator. Okey, terima kasih Puan K. Untuk panel kita yang seterusnya, Puan Izzat boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Saya Izzatul Marini binti Muhammad Ghazali. Biasanya kawan-kawan panggil Izzat atau Kak Izzat je lah. Dari mana saya bersiaran? Untuk 50 hari lebih ini saya berada di rumah, bekerja dari rumah. Saya bertugas sebagai pensyarah di Politeknik Sultan Azlan Shah Berang Perak. Itu saja. Okey, seterusnya Tuan Hamka. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Hamka Idris, Muhammad Hamka Idris. Saya bersiaran hari ini daripada Pasir Gudang Johor, daripada rumah sahaja. Saya bertugas sebagai penceramah bebas. Saya juga merupakan Faraid Consultant dan juga Motivation Consultant. Terima kasih. Itu saja. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel kita hari ini. Okey, kalau kita tengok secara sepintas lalu ya, kita lihat masing-masing panel kita ni mempunyai latar belakang kerjayanya yang berbeza ya. Ada yang dietitian, ada pensyarah ya. Kita lihat ya di sini, kita tak sangka hari ini mereka semua berkumpul bersama dengan kita dalam program live FPAB Anjuran Perpustakaan Al-Bukhari ni kerana minat yang sama, kerana mereka ialah seorang penulis. Siapa sangka ya. Okey, so untuk lebih lanjut saya akan meminta ya para panel kita untuk sudi sekiranya berkongsi ya kepada penonton kita hari ini sedikit sebanyak pengalaman ya, bagaimana bermulanya ataupun macam mana tersuntiknya minat ataupun tercetusnya di dalam diri panel-panel kita ni untuk menjadi seorang penulis. Ya, kalau kita fikirkan tanpa minat ataupun tanpa sesuatu kata momentum yang membuatkan kita untuk menjadi seorang penulis tu, mungkin ada cerita di sebalik panel-panel kita ni ya. So saya mulakan dengan Puan K. Silakan Puan K. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya kongsikan dulu pengalaman saya mula terlibat di dalam bidang penulisan ni. Okey, pada asalnya saya adalah seorang pembaca. Okey, untuk jadi penulis kita mesti adalah seorang yang suka membaca buku. Dan jadi daripada kecil saya ingat mak saya memang mak dan ayah saya lah adalah orang yang memang suka membaca. Kat rumah kami tu memang penuh dengan buku je. So saya ingat masa saya kecil dulu, ayah saya belajar di Universiti Liverpool. So, jadi bila ayah saya ada kelas, dia akan bawa saya dengan adik, dia akan letakkan kita orang dekat perpustakaan library. So kita orang memang akan duduk situ sampai ayah saya akan habis kelas. So kita macam seronok lah sebab boleh baca banyak buku kan. So jadi minat membaca. Lepas tu masa-masa saya dekat UK dulu pun macam cikgu saya memang dia banyakkan kita, so kita menulis cerita. Dan saya masih ingat ada satu penulisan saya yang mak saya masih simpan sampai sekarang. Saya tanyalah mak saya, kenapa simpan lagi, kan buku ni dia telah buat koyak semua. Mak saya kata mestilah nak simpan, dia kata sebab dia kata anak dia tulis cerita mengenai dia. Benda tu short je dalam 5-6 ayat macam tu. So jadi itu adalah titik tolak. So daripada situ saya mula menulis. Saya menulis diary, saya menulis blog, dan kemudian pada 2014 tu saya rasa macam kalau saya tak kongsikan pengalaman cerita-cerita saya setiap hari dekat hospital ni, benda tu akan macam hilang je lah. Jadi macam memori, saya je ingat dan mungkin memori tu akan hilang terus macam tu. So jadi saya rasa saya nak menyampaikan sesuatu kepada masyarakat sebab saya ada ilmu dalam bidang pemakanan. Tetapi bila kita berjumpa dengan pesakit, maklumat kita ada tu terhad kepada pesakit kita sahaja. So kalau kata 40 minit kita bercakap dengan pesakit, kadang-kadang 40 minit tu mungkin 10 minit je yang masuk. So jadi kalau kata saya tak terjemahkan apa yang saya tahu kepada penulisan, balik dia dah tak ada bahan bacaan lain untuk dibaca. So seperti yang kita tahu dalam dalam negara dan di luar negara memang banyak buku-buku textbook mengenai pemakanan. Tetapi tak ada yang diterjemahkan ke dalam bentuk layman, kan, kepada maksudnya orang awam boleh tahu. So daripada situ saya mula menulis dengan kawan saya seorang dietitian juga. Keterbit buku pertama kami Apabila Dietitian Bercerita. Buku tu adalah kompilasi cerita-cerita kita orang tulis kat Facebook je sebenarnya. Cerita-cerita, tapi dalam tu kita selitkan info-info pemakanan. So daripada situlah saya bermula 2014 sehingga kini dah banyak lebih kurang beberapa dalam 12 buku yang saya dah tulis terlibat.
Ada yang buku berdua, ada buku bertiga, dan buku solo saya baru ada satu. Yang lain banyak-banyaknya antologi dan sebagainya. So insyaAllah coming soon pun buku solo kedua saya insyaAllah akan datang dalam mungkin tahun ni, insyaAllah, doa-doanya begitu. So itu adalah sedikit sebanyak perkongsian saya mengenai bagaimana saya boleh terlibat dalam bidang penulisan ni. Kembali kepada Cik Puan Moderator. Okey, terima kasih Puan K. Memang betul ya, kalau kita tengok rata-rata yang suka menulis ni datangnya daripada yang suka membaca ya. Saya seterusnya berikan kepada Puan Izzat ya. Boleh teruskan Puan Izzat, dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Fifi. Untuk saya sama juga macam Puan K lah. Dia berasal daripada suka membaca dan kemudian kita menulis. Macam kes saya ni, sebab saya tinggal dengan nenek, dengan atuk. Jadi saya sekali-sekala saya balik ke rumah mak. Bila kita balik rumah mak kita tegur kita sikit pun kita cepat kecil hati kan, sebab kita kurang rapat dengan mak kita sendiri. Jadi bila saya di rumah mak, bila mak menegur apa-apa, saya akan tulis di kertas. Dan saya akan sepah-sepahkan kertas tu supaya mak saya baca apa rasa hati saya. Jadi daripada situ kita tengok, oh okey, quite okay lah kita punya bahasa tu kan, kita boleh sampaikan. Maknanya kita kecil hati, mak marah, buka api dapur besar sangat, kita tulis hari ni saya kecil hati, tapi kita biarkan bersepah supaya mak kita baca. Jadi bila saya masuk sekolah menengah, saya menulis, saya cuba-cuba menulis untuk Dewan Siswa atas galakan cikgu lah. So kita hantar dulu untuk forum dan diterima. Ini kita develop lagi dengan cikgu. Untuk tugasan bahasa Melayu, cikgu selalu suruh tulis cerpen. Jadi daripada situ kita makin develop kan. Jadi bila kita dah bekerja, kita dah ada anak, kita terfikir, maknanya macam kenapa aku tak bukukan apa-apa saja pengalaman yang aku ingat supaya benda ni at least boleh jadi bacaan kepada anak-anak. Sebab saya rasa masa kecil saya tu rich dengan memori-memori yang saya boleh kongsikan dengan orang dan macam dia bernilai untuk di-share. At least kalau tak jual pun untuk diri saya sendirilah. Jadi akhirnya saya menulis dan alhamdulillah tahun 2016 saya diperkenalkan dengan Bengkel Penulisan Bonda Noh dan daripada situ saya mula progress lah. Setakat ni saya dah ada lebih kurang 6 antologi dan buku solo masih dalam semakan. InsyaAllah doakanlah supaya buku solo tu cepat keluarnya. So itu saja, Fifi. Okey, insyaAllah coming soon tu. Okey, kalau kita tengok dari segi pengalaman Puan Izzat sendiri ya, dia bermula daripada kalau kita fikir meluahkan perasaan marah tu sesuatu benda yang negatif ya. Dia boleh bertukar menjadi sesuatu yang positif ya, di mana di situ tercetusnya minat untuk menulis. Bagaimana pula dengan Tuan Hamka kita? Adakah kisah-kisah tersendiri di sebalik minat menulis tu? Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih. Bila dengar cerita daripada Puan K dan juga Puan Izzat ni masing-masing menulis diary lah, menulis sekian dan sebagainya. Tapi bila lelaki ni ada juga yang tulis diary. Tapi saya tak suka tulis diary. Dan saya tak pernah menulis diary rasanya. Kalau tulis tu pun sekadar tulis homework yang perlu dibuat lah. Maksudnya sekadar ada note lah. Jadi saya ni kalau kata minat sangat membaca, tak juga. Sebab saya lebih suka memerhati. Kalau kena marah pun saya duk perhati orang. Kalau berbual dengan orang pun saya banyak memerhati lah. Saya banyak kurang bercakap, lebih banyak kepada memerhati. Dan bila mana terlibat dalam penulisan ni sebenarnya waktu zaman belajar dulu, sebab tu saya kata saya tak tulis diary. Saya banyak mencari ataupun mengumpul kata-kata hikmah. Maksudnya kalau saya baca sikit-sikit daripada buku dan sebagainya, mana ada kata hikmah yang menarik, saya akan simpan. Dan bila saya simpan, saya akan letak dalam satu buku lah. Dan bila mana pernah satu ketika saya menulis di buku catatan kata-kata hikmah tu, saya kata saya pun nak jadi penulis jugalah. Nak menulis something. Tetapi bila mana saya mula menulis ni secara serius adalah pada tahun 2017 baru lagi. Bila diperkenalkan dengan Bengkel menulis, waktu tu lah kali pertama saya berjumpa dengan Puan Ruqayyah, Kak K ni. Jadi bila mana di situ baru saya mula serius. Dan bila saya belajar di situ, kemudian apa yang saya buat, kemudian saya terbitkan buku-buku sendiri. Dan buku sendiri ni kalau nak kata saya bercerita, macam Kak K dia cerita kisah, saya kalau cerita kisah ni dia jadi tiba-tiba jadi macam staff. Tak boleh nak cerita panjang sangat. Jadi apa benda yang saya tulis, saya perhati dan apa yang tak ada pada masyarakat, itulah yang saya tulis. Sebagai contoh,
Yalah, bila orang tengok pakai songkok ni macam ustaz ni, bolehlah kata ustaz sikit kot. Dan bila mana saya perhati pada masyarakat, apa benda yang jadi sesuatu kesukaran sangat pada masyarakat, saya mempermudahkan perkara tersebut. Saya akan mudahkan apa yang menjadi kekeliruan pada masyarakat. Contoh, bila sekarang ni semua yang lelaki dinaikkan pangkat jadi imam interim kan sepanjang Ramadan ni. Jadi masing-masing macam takut apa benda nak kena baca ni, nak sembahyang tarawih dan sebagainya. Tak yang panjang-panjang sangat pun. Benda yang simple, mudah, macam solat sunat lain, dah selesai. Saya akan cari benda yang menjadi kemuskilan pada masyarakat dan saya akan tulis dalam keadaan yang sangat ringkas lah untuk mudah difahami. Itulah mulanya saya terlibat dengan dunia penulisan ini. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Tuan Hamka di atas perkongsiannya ya, macam mana dia tercetusnya untuk menjadi seorang penulis ni. Okey, rata-ratanya panel-panel kita ni memang ada orang kata apa dia punya kisah-kisah ya, kisah-kisah yang dulu-dulunya yang dapat mencetus minat tu. Sebenarnya dia minat ni bukan datang dengan sendiri. Dia ada kisah dia yang memang menjadi sentimental value ya pada kita. Okey, untuk makluman semua ya, sekarang pada tahun 2020 ya, kita Malaysia sedang menuju ke arah Kuala Lumpur World Book Capital ya, di mana ibu kota buku dunia. Okey, dalam untuk kita mencapai orang kata ibu kota buku dunia ini ya, kita banyak melakukan program-program galakan membaca, apa tu, inisiatif-inisiatif yang kita buat ya dalam mencapai kan cita-cita tersebut ya. Daripada pengalaman panel sendiri, ada ke tindakan ataupun langkah-langkah yang boleh panel kongsikan dengan penonton siaran langsung kita pada hari ini, serta lebih kurang macam tips lah ya untuk penonton di luar sana yang mana mungkin pada jauh di lubuk hati dia tu ingin menjadi seorang penulis. Tapi masih lagi belum jumpa orang kata momentum untuk dia keluarkan bakat dia tu. Kalau boleh dikongsikan, panel kita kongsikan langkah pertama yang perlu diambil kepada kita punya penonton di luar sana yang betul-betul berminat untuk menjadi penulis. Saya serahkan kepada Puan K untuk dikongsikan bersama dengan penonton kita hari ini. Silakan Puan K. Alright, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk langkah pertama, saya kongsikan apa yang saya buat masa saya mula-mula menulis dululah. Okey, pertama sekali kita kena rajin menulis. Okey, bila rajin menulis tu tidak semestinya kita terus terjemahkan ke dalam maksudnya manuskrip. Tetapi mungkin kita boleh start dulu dengan contohnya status Facebook ataupun tulis dekat blog kita. Okey, tetapi bila kita nak menulis, pastikan kita tulis menggunakan tata bahasa yang betul, ejaan yang betul. Kita tak nak kita pakai bahasa WeChat ataupun bahasa-bahasa yang sukar difahami, ataupun macam contoh saya berada di Kelantan, tapi bila menulis tu saya tulis di dalam dialek Kelantan. So jadi yang faham mungkin hanya orang Kelantan sahaja. Tetapi bukan kesemua. Orang akan faham apa yang kita cuba sampaikan. Jadi cuba sampaikan penulisan kita tu di dalam bentuk yang mudah difahami oleh orang dan dalam bahasa yang betul lah, yang semua orang boleh faham. Okey, itu tips yang pertama. So bila kita menulis kita nak kena latih kita punya momentum tu, ataupun kena ada konsistensi. Tak boleh hari ni tulis, esok lusa tak ada tulis, minggu depan 2 minggu lagi baru menulis kan. Datang mungkin bulan depan baru update kita punya blog. Jadi macam mana kita nak dapatkan followers? Kita perlukan ada followers sebabnya bila kita menulis, kita tahu penulisan kita tu bagus ataupun tidak bila ada orang komen. Tak pun kurang-kurangnya orang like ataupun orang share. Kalau kita nak pastikan penulisan kita tu bagus dan kita nak banyak orang like ataupun share, kita satu, penulisan kita mesti kena ada impact. Bila dia baca tu, apa yang dia dapat daripada situ? Kita tak nak cerita kita hanyalah cerita-cerita kosong yang tidak memberi apa-apa, bagi orang suka-suka je. Tak orang happy, tetapi kita tidak ada dapat dia tidak ada dapat sesuatu daripada kita. Biarlah kalau kata kita tulis, contohnya macam contoh saya tulis ada cerita lawak je, cerita kisah dekat pesakit yang saya jumpa. Tetapi apa yang saya cerita adalah dialog apa yang saya sampaikan kepada pesakit.
Contoh untuk orang kecil manis, macam ni cara pemakanan dia, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. So secara tak langsung orang dah dapat dah impak daripada situ, iaitu ilmu. Itu yang kita nak. Sebab kita nak apa yang kita bagi tahu pada orang, ilmu tu dimanfaatkan dan digunakan. So benda tu akan jadi saham balik kepada kita bila kita telah meninggal dunia, kan. So jadi pastikan bila kita tulis semua bermanfaat. Kalau kita nak masukkan hadis, pastikan hadis yang kita masukkan tu adalah hadis yang betul, bukan hadis yang lemah ataupun palsu. Nak berletak ayat Quran, kena pastikan dia punya ayat Quran tu betul ke tidak, terjemahan dia, maksud dia tu betul, ayat berapa, supaya orang boleh buat rujukan balik. Okay. So dan yang ketiganya adalah kita kena pastikan apa saja yang kita tulis adalah benda yang betul. Kita tak nak kita kongsikan benda yang palsu, kan. Kadang-kadang macam benda viral, kita tak tahu lagi cerita tu betul ke tidak ke. So jadi itu akan melibatkan credibility kita balik. Contoh kalau kita cerita palsu, contohlah saya buat cerita pasal pesakit. Saya kata, saya cakap dengan pesakit ni macam ni. Tiba-tiba kan pesakit tu terbaca status dia macam cerita aku je. Lepas tu mungkin dia akan counter balik. Dia kata, puan tak cakap macam ni. Kata puan cakap macam lain tadi. Kira dah cerita yang puan cerita tu salah. Sebenarnya macam ni. So tak ke benda tu dah sudah menjadi salah kepada kita kerana menyampaikan cerita yang tak betul, kan. So jadi kena apa-apa cerita kita nak ceritakan, pastikan benda tu betul. Dan tak naklah reka-reka. Kalau kita cakap cerita tu non-fiction, kita bagi tahu non-fiction. Kalau cerita tu fiction, bagi tahu cerita ni fiction semata. Gitulah. Dan bila kita nak cerita benda-benda yang ada ibrah, pastikan kita tidak secara directly macam menggunakan nama orang tu. Macam contohlah, kita bercakap dengan kawan kita, tetapi cerita tu mungkin akan membuka aib dia. Kan? So jadi tapi benda tu ada ibrah yang kita nak sampaikan kepada orang. So mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan sisi pandangnya orang lain, ataupun kita ubah situasi, ubah nama sikit ke tetapi ibrah di kisah tu, yang intipati tu kita sampaikan dengan cara yang betul supaya bagi manfaat. Dan mungkin kita boleh buat disclaimer sikit lah, kisah ini adalah fiction ke ataupun diolah daripada kisah benar ke, gitulah. Jadi kita tidaklah kata macam kita mereka cerita. Okay. So itulah sedikit sebanyak perkongsian. Saya mungkin panel-panel lain akan kongsikan lebih banyak tips-tips hebat. So ini adalah apa tips yang banyak saya korek, yang saya dapat daripada kelas-kelas penulisan dan juga daripada bengkel-bengkel dan juga intipati yang disampaikan oleh Pengetua Akademi Bonda Nur, iaitu Bonda Nur sendiri. So jadi apa yang beliau amalkan itu disampaikan kepada kami dan kami cuba amalkan benda itu balik di dalam penulisan supaya kita menjadi seorang penulis yang berkredibiliti tinggi dan tidak membawa cerita-cerita yang tidak betul dan palsu. So insyaAllah saya kembalikan kepada Puan Moderator. Mungkin Kak Izzat dan juga Hamka ada kisah tips-tips lain yang lebih berharga lagi, insyaAllah. Okey, kembali kepada Encik Moderator. Puan Fifi, dengar tak? Kak Izzat boleh kongsikan pengalaman Kak Izzat? Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hamka. Untuk Kak Izzat sendiri, kalau untuk pengalaman sendirilah, kita bermula dengan kita minat menulis dan kita tulis je. Kita tahu benda tu ada dalam diri kita. Contoh macam kalau Kak Izzat sendiri, Kak Izzat bermula dengan menulis kenangan. Maknanya memori kita daripada kecil, kan, apa yang berlaku kita ingat satu-satu dan kita rasa kita nak share dengan orang, kita nak kongsikan. Mulanya menulis di blog lah. Sebab macam Kak Izzat tak ada sistematik macam setengah orang, dia ada buku nota, dia ada pen yang dia catatkan apa yang dia nampak, apa yang dia ingat. Macam kita tak ada benda tu, kita hanya tulis di blog. Memang menulis di blog sentiasa update lah, maknanya bila kita ada cerita kita tulis. Dan untuk mereka yang minat menulis macam sekarang ni mungkin blogging tu tidak relevan lagi mungkin sekarang. Boleh tulis di Facebook lah, hari-hari tulis macam Puan K kata, setiap hari kita up satu cerita. Maknanya
sharing satu cerita. Paling mudah kisah peribadilah apa yang berlaku pada kita, tapi janganlah terlampau banyak sangat yang peribadi tu kita buka kan, maknanya benda-benda yang kita rasa kita boleh share dengan orang lah. Dan kalau tips menulis ni, contohnya macam Kak Izzat beritahu tadi, seeloknya ada buku catatan. Maknanya menulis, bila kita nampak apa-apa kita tulis, nanti kita kembangkan idea. Boleh juga menggunakan handphone. Maknanya kita rakam suara dan kemudian kita tengok balik apa yang kita dah rakam tu, kita kembangkan lagi lah. Atau macam kalau Kak Izzat sendiri, bila idea tu datang, terus tulis di phone. Berhenti sekejap tepi jalan, tulis. Tulis sekejap sampai habis kita tulis apa yang kita nak tulis tu, baru kita drive balik semula. Janganlah pula sambil drive menaik kan, dah jadi bahaya pula. Tapi yang penting sebenarnya, jangan malu menulis. Tulis je. Sebab macam kalau Kak Izzat sendiri di Politeknik tu, kita selalu buat bengkel penulisan di kalangan pensyarah dan staff-staff kan. Kita dapati sebenarnya semua orang boleh menulis. Semua orang boleh menulis, sama ada you nak latih diri you ataupun tidak saja untuk menulis. Puan Fifi dengar ke? Dengar, ya saya dengar. Okey, dan jangan takut. Okey, itu saja ya. Jangan takut. Ada lagi. Okey, silakan Puan. Jangan takut menulis lah, maknanya selalu fikir macam, ada orang nak baca ke, boleh ke, nanti boleh. Jangan fikir yang tu lagi, tulis je dulu. Itu sajalah Puan Fifi. Okey, terima kasih Puan Izzat. Okey, kalau kita tengok ya, rata-rata memang datangnya menulis blog ya. Saya pada tahun awal 2010 dulu pun minat juga menulis blog ni. Tapi macam bak kata Puan K tadi tu, kita punya penulisan tu diukur dari segi komen-komen ya terhadap hasil penulisan kita tu. Tapi malang ni saya rasa saya tak ada langsung dapat komen dan sebagainya. Saya rasa memang penulisan saya tu tak dapat lah. Ya, sebab itulah saya tak jadi penulis kot sekarang ni. Okey, bagaimana pula dengan Tuan Hamka? Okey. Sahabat-sahabat sekalian dan juga yang menonton live kita pada pagi ni, bila antara yang saya boleh kongsi, sebab saya ni kadang-kadang Facebook saya memang macam krik-krik sikit. Kadang-kadang antaranya Kak K ni selalu sebut lah, jangan krik-krik sangat Facebook tu. Sebab saya antara tips yang saya boleh kongsi lah, maksudnya bukan hanya model di Facebook, antara tips kalau kita nak menulis ni, tulis kita punya bidang kepakaran je. Fokus pada bidang kepakaran kita. Kalau kita dah fokus, sebenarnya sangat banyak. Bila kita menulis bidang kepakaran kita sangat banyak. Sebagai contoh, saya ambil contoh. Bila mana isu yang datang kepada saya, bila saya banyak berkuliah ni, saya penceramah bebas. Biasanya jemaah ni cari nombor telefon, bila cari nombor telefon dia dapat telefon, dia kata alhamdulillah saya dapat bercakap dengan Ustaz Hamka. Saya pun jadi macam kenapa pula ni? Dia akan ceritakan sesuatu dan sebenarnya daripada apa yang dia kongsikan itu yang saya bawa dan saya tuliskan kisah-kisah tersebut. Maksudnya itu bidang kepakaran saya lah. Kalau tiba-tiba dia tanya dengan saya, Ustaz saya nak tanya Ustaz ni cerita tentang diet ni, diet macam mana yang paling terbaik? Kalau saya yang bagi fatwa diet, orang tu bukan makin kurus, makin besar rasanya. Atau kalau saya yang bagi fatwa tentang diet lah. Sebab apa? Sebab tu bukan bidang kepakaran saya. Jadi bila kita cerita tentang bukan bidang kepakaran kita, dia memang akan jadi stuck dekat situ. Contoh bila mana sepatutnya kalau ikut kepada perancangannya, Ramadan ni saya dah keluar dah satu buku. Satu buku ringkas berkenaan dengan parenting merujuk kepada surah Luqman. Kalau ikutnya lah memang saya akan gunakan sepanjang bulan Ramadan ini. Maksudnya itulah bidang kepakaran saya, sebab saya boleh faham daripada segi mungkin daripada tafsirnya, saya boleh faham daripada segi hikmahnya, saya boleh faham daripada segi psikologinya, kemudian itulah yang saya tulis. Dan bila kita tulis berdasarkan kepakaran kita, dia akan jadi mudah, laju je. Kadang-kadang satu hari itu boleh siap banyak benda. Tapi bila mana kita mencuba, maksudnya bukan tak boleh kita tulis di luar daripada kepakaran kita, boleh. Cuma bila kita mencuba, dia akan take time sikit. Tu yang saya punya buku solo dengan Akademi Bondono pun ada ambil take time sikit. Yang selalu bising ketua kelas kami lah. Dia kata, ni bila ni yang lain ni nak hantar scan dan sebagainya lah. Okay? Jadi sebab tu bila kita fokus pada bidang kepakaran, insyaAllah sangat banyak dah. Maksudnya tuan-tuan, sama macam Kak Izzat tadi, saya akan menggunakan handphone juga. Kadang-kadang saya tengah bawa, kan bila handphone ni kita letak dekat handset holder dekat showman depan tu kan. Tengah driving, tengah drive kereta, saya akan on video, saya terakam.
Sebolah apa benda nak cakap, nak buat benda ni sekian. Jadi kita rakam. Dapat idea je pun tekan juga. Kadang-kadang sepanjang katalah drive daripada Pasir Gudang menuju ke KL. Kadang-kadang macam-macam perkara yang kita boleh ilham ataupun idea tu datang. Jadi jangan biarkan ia terbiar begitu saja, maka catat ataupun rakam supaya akan datang diperkembangkan kita punya idea tu tadi. Itu sedikit perkongsian saya lah. Maksudnya langkah pertama, tulislah bidang kepakaran dulu, kemudian kembangkan pada bidang-bidang yang lain. Okey, terima kasih Tuan Hamka. Kalau kita tengok ya, kalau dikupaskan semula daripada ketiga-tiga tips daripada panel tadi, kalau kita tengok Puan K ada menyentuh pasal bahasa. Di mana bahasa yang perlu kita tulis tu perlulah difahami. Ya, perlulah orang kata mudah dibawa kepada penulisan lah. Contoh kalau macam dialek tadi ya. Mungkin di luar daripada negeri tersebut tak faham. Okey. Kemudian kongsian yang pasal record tu, ini memang pertama kali lah saya dengar ya. Mungkin ini memang tips yang betul-betul orang kata memang jadi seorang penulis lah ya. Memang orang kata untuk menjadi seorang penulis tu memang perlu ada orang kata satu keinginan sehingga perlu merekod setiap apa perbuatan ataupun perkataan kita untuk mencetuskan idea ya. Memang satu orang kata benda barulah bagi saya dan juga penonton di luar sana ya. Kemudian dari segi orang kata penulisan berkaitan dengan bidang kepakaran. Kalau macam saya, kalau saya insya-Allah ada impian nak menjadi seorang penulis, saya kena tulis berkaitan dengan keperpustakawanan lah ya. Sebabnya di dalam bidang kepakaran saya. Jadi bila kita cuba untuk ke luar bidang, bab kata Tuan Hamka tadi bukan tak boleh ya. Boleh, tapi kita perlu membuat sedikit research kan. Kena buat kajian supaya info ataupun maklumat yang kita bagi tu tepat, tidaklah kata salah dan sebagainya ya. Okey, so itu adalah pendapat ya, tips dan juga orang kata langkah-langkah pertama yang perlu diambil oleh penonton di luar sana sekiranya betul-betul ingin menjadi seorang penulis. Siapa sangka ya, mungkin akan jadi salah seorang orang kata sahabat kepada penulis-penulis kita para panel pada hari ini ya. So nanti bolehlah bercerita menggunakan tips-tips yang diberikan oleh Tuan Hamka, tips yang diberikan oleh Puan K dan Puan Izzat melalui program Anjuran Perpustakaan Al-Bukhari ni ya. Okey. So kalau kita sedia maklum ya, memang panel-panel kita pada hari ini adalah seorang penulis. Jadi saya yakin ada di luar sana ya, penonton secara langsung kita hari ini ada memiliki bahan-bahan ataupun buku hasil penulisan panel-panel kita pada hari ini. So bertuahlah kita hari ini kalaulah panel kita dapat berkongsikan buku hasil penulisan masing-masing serta intipati buku tersebut ya untuk dikongsikan dengan penonton pada hari ini ya. Mana tahu mungkin bila pergi melawat ke kedai buku terjumpa dan terus ambil untuk membelinya. Dengan harapan begitulah ya. Dipersilakan Puan K untuk berkongsi hasil penulisan Puan ya. Dipersilakan Puan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni saya nak kongsikan di antara buku-buku saya lah. Saya kongsikan dua dahululah kalau ikutnya banyak saya nak kongsi. Tetapi antara banyak-banyak, dua ni antara yang saya fokus kepada bidang saya itu bidang diet. Okay? Alright. Saya sebenarnya nak bawakan buku diet mak-mak atau buku solo saya. Tetapi kebetulan saya baru order dengan Galeri Ilmu, tak sampai pula bukunya kan, musim-musim PKP ni. Buku saya memang stok dah habis sebabnya musim PKP ni pun saya duk postkan juga buku pada yang mana nak beli buku. Okay, so saya kongsikan buku. Yang pertama adalah buku Dietitious. Yang ni diterbitkan pada tahun 2017. Sudah memasuki yang ini yang saya ada ni adalah yang buku cetakan yang ketiga. Okay, so saya tak tahulah kok ada lepas ni yang terbaru lagi cetakan tu saya tak pasti. Dan yang kedua adalah buku Dietitious 2 yang dikeluarkan pada tahun lepas 2019.
So sepatutnya insya-Allah plannya adalah dah tahun ni akan keluar lagi satu Diatlicious 3. Okey, kenapa dua buku ni saya pilih? Sebab dua buku ni adalah salah satu cara untuk saya menaikkan bidang dietitian ni sendiri. Sebab buku Diatlicious ni sebenarnya dia adalah perkongsian beberapa orang dietitian. So yang Diatlicious 1 ni saya ambil penulisan daripada kawan-kawan. Saya himpunkan penulisan kawan-kawan saya yang berada di USM, Hospital USM. So jadi yang buku ni ada 3 orang lah, ditulis oleh saya, Ruqayyah Muhammad, Hakim Zakaria dan juga MH Nizam yang merupakan dietitian di Hospital USM. So buku Diatlicious 1 ni dia lebih kepada perkongsian kisah-kisah perkongsian kami dengan pesakit. Kisah realiti, kisah betul. Bagaimana bila kita jumpa dengan pesakit, ada masalah apa. Jadi dan kita juga ada info-info pasal pemakanan. Okay, info diet, info kesihatan dan sebagainya lah yang berkaitan dengan penyakit. Sebabnya yang kenapa saya mula-mula keluar berniat nak keluarkan ni, macam saya kata tadi lah, sebabnya orang nakkan ilmu-ilmu pemakanan tu tapi tak ada sumber bahan bacaan yang mudah dan ringkas untuk dipahami. Okay, so jadi buku Diatlicious 1 ni, dia bagi saya dia sangat saya suka sebabnya dia ada gambar karikatur. Dia ada. Lepas tu dia kat bawah ni dia ada tips pemakanan. So jadi disimpulkan kat situ tips-tips pemakanan. Macam contoh ni janji Ramadan. So jadi macam mana kita nak turunkan berat badan dalam bulan Ramadan ni kan. Yang dia kata karikatur ni tak mungkin 110 kilo mesti ni rosak ni dia kata. Okay. So jadi buku ni santai je sebenarnya. Bila kita baca tu macam tak rasa pun baca buku ilmiah ke sebenarnya. Itu yang kita nak orang membaca. Sebab tu buku ni dah boleh diterbitkan sampai terbitan ketiga, cetakan 3 ni 2018 Oktober. So terbaru ni pun buku ni masih ada lagi. Kalau bagi kat kedai-kedai buku masih ada lagi buku Diatlicious 1 ni walaupun diterbitkan tahun 2017. Okay. So alhamdulillah saya suka dengan buku ni sebab bagi saya buku ni sangat ringkas dan dekat di hati saya lah. Okay. So kemudian bila dah keluarkan buku Diatlicious 1 ni, saya saya adalah actually ketua lah kumpulan dalam untuk menghasilkan buku Diatlicious 2 ni. So saya tanyakan Dr. Fajrazi, kata boleh tak saya nak hantar yang untuk edisi kedua kan Diatlicious 2. So tetapi Diatlicious 2 ni beza dengan Diatlicious 1, yang buku ni kita lebih fokus. Sebab bila orang tanya beli buku ni, Diatlicious 1, orang tanya, buku ni cerita pasal nak kurus tak? So jadi bila orang selalu tanya, jadi ada tips nak kurang makan tak? Ada tips tak nak bagi sihat? So saya kata okey. Saya kata kat kawan saya, kita buat buku ni tips fokus untuk mengurangkan berat badan. So buku dalam Diatlicious 2 ni memang fokus kepada cara kita nak turunkan berat badan macam mana. Konsep dia, lepas tu makanan apa yang sihat, makan macam mana kita nak bantu dengan senaman, macam mana kita nak kontrol selera dan sebagainya lah. Okay, so konsep dia sama juga, santai, mudah, ada tips-tips panduan pemakanan dan juga cerita-cerita dia memang cerita-cerita yang betul lah yang kita jumpa dengan pesakit setiap hari. So kenapa bila kita keluarkan cerita pesakit, sebabnya adalah bila pesakit bertanya bermaksud kebanyakan cerita-cerita tu ataupun persoalan tu adalah persoalan yang sering ditanya oleh orang-orang awam di luar. Maksudnya benda tu memang orang nak tahu. Sebab tu kita keluarkan, kita pilih-pilih sisi-sisi mana yang kita rasa perlu kita masukkan. Kalau nak ikut tu banyak sangat cerita kita boleh nak masukkan kan. So, jadi kita pilih mana yang terbaik kita masukkan. So buku ni ditulis oleh 5 orang lah. So jadi saya jumpa ada lagi saya punya ex-student, lepas tu ada lagi kawan-kawan saya 3 orang tadi tu masih dikekalkan, cuma kita tambah lagi 2 orang lagi lah yang dietitian yang bertugas di macam Nadira bertugas di klinik kesihatan dan juga Fatin seorang dietitian swasta lah. Okay, so jadi kalau kata nak dapatkan tips pemakanan, nak kurus, nak sihat, boleh dapatkan buku-buku ni. So jadi buku ni sangat santai, anak-anak pun boleh baca. Memang anak-anak saya pun memang kadang dia ulang baca. Sebab siapa yang tahu buku-buku Caterpillar memang adalah bahan bacaan yang santai yang memang saya rasa bukan terhad pada orang dewasa, memang budak-budak pun sangat digalakkan untuk baca. Okay. Alright, so sedikit perkongsian daripada saya mengenai 2 buku saya, Diatlicious 1 dan juga 2.
So yang buku lain saya boleh dapatkan jugalah, buku Diet Mak-Mak, apabila dietitian bercerita, buku Relax lah, dan antologi-antologi lain pun boleh dapatkan lah. So boleh tengok Facebook saya Ruqayyah Muhammad, kat situ banyak saya punya buku-buku kat situ. So kita kalau berminat boleh dapatkan dari kedai-kedai buku yang berhampiran, dan juga mungkin kalau nak sign kena PM penulis sendirilah. Kan kita ada beli sign buku kan. Alright. Okay, so sedikit perkongsian saya kembalikan kepada Cik Puan moderator. Okey, terima kasih kepada Puan K ya. Kalau macam saya ni, saya kena ambil buku Dialicious 2 ya. Tujuannya betul, untuk buku Dialicious 2. Itu okey, kalau nak tujuannya kurus lah. kalau nak kurus lah, nak sihat kena ambil yang satu juga ya. Maknanya kedua-dua lah kena ambil Okey. Elok-eloknya dua-dua baca kedua-dua. Dia baca satu tu macam dia bila baca dua-dua tu dia macam okey dia combine dua sekali kan. So saya macam yelah, penantian sebab insya-Allah Dialicious 3 tu saya nak lebih fokuskan, kita tengah buat untuk fokuskan lebih kepada pesakit kencing manis lah. Sebab ramai sangat orang datang tanya dia tak ada ke buku bahan bacaan macam dia nak kontrol kencing manis dia. Lepas tu kadang-kadang dia nak baca untuk mak sebenarnya. Macam mana nak kontrol kencing manis mak ayah kan. So saya rasa macam ya Allah aku ni benda ni macam dia jadi jihad lah untuk saya ni. Jadi saya memang kena buat. So insya-Allah kena tulis dalam proses untuk mensisihkan yang mana boleh masukkan. InsyaAllah doakan Dialicious 3 tu. Okey, kembali InsyaAllah ke saya pun menunggu. Saya pun menunggu ya. Dialicious 3 tu. Kalau boleh beli terus 3-3. Okey, untuk perkongsian seterusnya saya serahkan kepada Puan Izzat ya untuk berkongsi hasil penulisan Puan sepanjang bergelar seorang penulis ni ya. Silakan Puan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ni saya nak kongsi dua buku ni lah. Blur dan Mrs. Papa. Okay, saya ceritakan yang Blur dahulu. Blur ni actually ialah permulaan saya menjadi penulis lah. Ini adalah antologi pertama yang melibatkan saya dalam projek ni lah. Ini buku Blur ni dihasilkan setelah kami tamat bengkel penulisan Bondeno pada tahun 2016 di Bangi, dan di hujung bengkel tu Bondeno maklumkan yang karya kami mungkin akan dimasukkan kat dalam buku ni lah. Jadi buku ini mengandungi 25 cerita daripada 23 orang penulis yang menceritakan kisah tentang macam mana struggle bila kita mula masuk sekolah, bila kita mula belajar di IPTA dan juga mula bekerja. Maknanya pengalaman pertama lah, sebab itu namanya Blur. Sebab bila kita pertama kali masuk IPTA, pertama kali bekerja ni, kita kadang-kadang kita tak pasti kan nak buat apa. Kadang-kadang kita terlibat, kita ada macam isu yang kita macam blur, tak tahu nak buat apa. Jadi dalam buku ni kita kongsikan cerita-cerita, kita cerita benar penulis yang insya-Allah boleh menjadi panduan kepada anak-anak remaja yang baru masuk belajar ataupun ibu bapa yang perlukan guide macam mana nak bantu anak-anak. Contoh macam waktu kami pasarkan buku ni di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2017, memang ramai ibu bapa yang datang beli untuk anak-anak. Ada nenek yang beli untuk cucu sebab untuk guide kan, dan buku ni sesuai untuk bacaan semua golongan umur lah, maknanya daripada even kanak-kanak pun suka baca buku ni sebab dia cerita-cerita biasa, dia storytelling yang menceritakan pengalaman. Baik. Yang kedua, buku Mrs. Papa. Buku Mrs. Papa ni adalah gandingan saya, Puan Ruqayyah, yang sekali lagi menjadi ketua dalam projek ni, dan Puan Hayati Hassan, juga Puan Rozilawati. So buku ni kita ceritakan macam mana perjuangan kita yang menjadi ibu, isteri dan emak yang bekerja, emak, isteri dan anak yang bekerja. So kami kongsikan kisah-kisah kami lah, macam mana struggle kami sehari-hari. Contoh macam saya sendiri, saya kongsikan cerita, ada salah satu cerita saya kongsikan cerita macam mana saya belajar memandu dan kemudian dibuli oleh abang biras saya. Dia suruh saya ikut jalan bukit yang akhirnya kereta saya mati tengah jalan dan berpatah balik. Maknanya macam itulah struggle-nya kita ni, macam nak belajar kan, nak belajar memandu sebab nak bantu suami, nak bantu anak-anak. Dan Puan K sendiri ada cerita menarik dalam ni, cerita dia simbah air udang kepada suami dia. Tu maknanya stres lah, stres kita. Kadang-kadang kita ada stres kan bekerja. So dalam ni kami kongsikan, ada yang cerita kelakar, ada cerita lucu, ada cerita sedih dalam ni.
So basically cerita ni ialah buku ni adalah balasan kepada Mr. Mama. Ada buku lagi yang dikeluarkan oleh Galeri Ilmu, ditulis oleh 3 penulis lelaki. So ini ditulis oleh penulis-penulis perempuan. Jadi saya ada lagi buku-buku lain, contohnya Clear, Berani Berhijrah, Pelangi Kehidupan, Kompas Kehidupan. So kalau nak tahu lebih lanjut buku-buku yang lain, boleh hubungi saya di Facebook saya, Izzatul Marini, ataupun boleh ke page saya, Gerobok Buku Kaizatul. Di situ ada banyak buku-buku lain yang boleh tengok dan boleh dapatkan. So itu sajalah Puan Fifi. Okey, terima kasih Puan Izzat. Kalau kita tengok buku Bela tadi tu ya, merupakan buku berkaitan dengan sinar harapan kepada siapa-siapa yang bela. So kena baca buku Bela ni kerana buku Bela tu dapat orang kata memberi solution kepada kebelaran yang berlaku tu. Ya. Okey, saya kena cari juga tu yang buku Mr. Papa dengan Mr. Mama tu ya. Mr. Papa. Nak tengok debat mana yang paling hebat tu, Mama ke Papa? Dua-dua. Perbandingan lah. Okey. Dua sama-sama hebat. Ya, sama-sama hebat ya. Tapi saya sokong yang Mama lah kan? Mesti. Sokong yang Papa lah kan? Okey, so seterusnya bagaimana pula dengan Tuan Hamka? Buku-buku hasil penulisan Tuan, dipersilakan Tuan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat, pendengar dan sebagainya, walaupun saya seorang lelaki dekat sini, tak bermaksud buku Mr. Papa tu paling laris lah. Okay. Jadi saya nak kongsikan dengan teman buku yang pertama, sebab buku ni saya tak ada stok pada tangan saya. Maka buku yang pertama ni adalah berkenaan dengan Pelan-Pelan Kayu. Ini adalah buku pertama berbentuk fizikal yang keluar ketika mana bengkel penulisan juga pada tahun 2017. Simpelnya, dalam kisah itu menceritakan berkenaan dengan motivasi. Setiap orang ni ada turning point dia dalam dia memotivasikan diri. Jadi saya ada satu cerita, Puan K ada satu cerita, kemudian sahabat-sahabat yang lain masing-masing ada cerita-cerita yang membawa kepada perubahan ataupun yang dia usaha sikit, akhirnya mendapat satu kejayaan yang sangat luar biasa. Okey, itu ringkas saja berkenaan dengan Pelan-Pelan Kayu. Kemudian saya nak kongsikan yang kedua adalah berkenaan dengan Tamparan Takdir. Ada juga orang bagi tahu dengan saya, Ustaz, bila dengar tajuk Tamparan Takdir ni macam kita marah je dengan takdir. Dia bukan cerita tentang kita marah dengan takdir, tapi kita yang kalau bahasa orang Johor ni bongeng dengan takdir. Boleh faham tak bahasa bongeng tu macam mana? Maksud bongeng ni dia bengang sendiri dengan takdir. Maksud bengang dengan takdir tu yang dia dah marah dengan takdir, rupanya takdir tu bagi kebaikan pun pada diri dia. Tu ceritanya. Maksudnya daripada dia tak suka dengan sesuatu perkara, takdir yang berlaku, rupanya takdir ni bagi pengajaran yang paling bermakna dalam kehidupan dia. Contohnya tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, bila mana kita dalam PKP ni kan ada orang yang marah. Masa fasa pertama orang kata ni macam mana ni dah duduk rumah je ni, tak boleh nak keluar. Bila masuk fasa kedua dah okey sikit, masuk fasa ketiga okey sikit, masuk fasa keempat dia mula gigil balik. Sebab apa? Dah masuk dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Maka sebenarnya takdir yang Allah tetapkan ini maksudnya ada sesuatu hikmah yang paling berharga. Jadi bila mana kita cerita tentang tamparan takdir, macam-macam cerita dalam ni. Saya punya cerita berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ustaz solat di mana? Sebab saya ni kalau contoh bila pergi kuliah, kalau subuh ni bukan sebab sebab saya ni ada simptom sakit perut bila pagi-pagi ni. Jadi kadang-kadang sampai terlewat sikit dan sebagainya lah. Jadi bila mana dalam keadaan tadi ni, ada jemaah tanya, Ustaz solat kat mana tadi? So dia jadi macam, alamak, dia tanya kita lah. Dia jadi macam, dia jadi macam stuck sikit nak jawab ni. Maksudnya takdir tadi ni, dia sebenarnya beri satu pandangan ataupun dia memberi satu pengajaran dalam kehidupan kita. Jadi bila mana cerita tentang takdir, ada orang yang ditakdirkan dalam keadaan sekian, ada orang ditakdirkan dalam keadaan yang sekian-sekian perkara. Maka kalau kita merujuk kepada para ahli ulama, dia menyebutkan bahawa takdir ataupun ujian ataupun musibah sebenarnya adalah untuk menguji sejauh mana iman kita, takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kongsi, mungkin orang kata dua je, apalah, saya ada masa lagi, saya kongsi lagi yang lain. Ni berkenaan dengan mudahnya umrah. Bila mana saya buat khusus umrah ni,
kalau orang-orang muda macam Puan Fifi, Puan K dan juga Kak Izzat, bila mana cerita tentang umrah ni masing-masing ni lah internet tu dan boleh baca. Dan bila baca tadi ni masing-masing boleh faham. Tapi bila mana pergi umrah ni jarang orang muda nak pergi umrah. Yang pergi umrah tu yang pakcik-pakcik jalan kadang-kadang gigil, pegang tongkat macam tu kan. Dia nak baca buku diet pula, macam mana makan yang okey. Yang gigil-gigil tu lah. Bila habis satu kursus saya waktu tu, saya terlupa tahun bila, tapi waktu tu saya buat malam lepas isyak, ada jemaah ni datang dan menangis jumpa saya. Saya pun macam, alamak kenapa pula orang nangis-nangis ni, kita risau pula kan. Kemudian dia kata apa, Ustaz, saya sebenarnya nak pergi umrah, duit ni boleh cari. Tapi saya tak tahu baca. Sebab tu saya datangkan buku yang paling nipis ni, 30 muka surat je. Cerita dalamnya pun cerita tentang apa, umrah yang paling fokus pada point. Dan saya datangkan dalam bentuk gambar-gambar ni. Ya, ziarah ni, persediaan semasanya, persediaan sebelumnya, persediaan selepasnya. Maksudnya yang paling ringkas, yang paling simple. Sehingga kan dalam satu kursus saya waktu tu, bila habis je, jemaah dia macam bela, termenung macam tu. Saya bila tengok jemaah termenung, kita pun tanya pula, ada apa-apa soalan? Dia kata, Ustaz, ini je ke umrah? Ini je lah. Nak pergi. Dia kata, ini je ke umrah? Ini je lah, nak pergi. Yang kita orang dengar umrah ni macam susah sangat tu kenapa? Bila susah sangat tu sebab kita kadang-kadang benda-benda saya fokus pada yang wajib tu, bila dia fokus pada wajib, yang lain tambah lah. Yang lain kita bimbing sikit, akhirnya dia menjadi satu perkara yang sangat mudah. Dan satu lagi, berkenaan dengan faraid. Faraid ni satu ilmu yang jarang orang nak belajar. Dan bila mana cerita tentang faraid ni, biasanya orang akan cerita apabila berlaku kematian. Bila dah ada isu dan sebagainya, barulah orang rujuk pada faraid. Dan saya datangkan juga namanya mudahnya faraid. Bila dalam psikologi, bila nama mudah, mudah lah tu. Ataupun dalam bentuk-bentuk gambar dan sebagainya lah. Untuk memberi kefahaman pada masyarakat berkenaan dengan sesuatu hukum yang Allah turunkan untuk menjaga kemaslahatan kita manusia. Kalau pelan-pelan kayuh dan juga tamparan takdir, ada di kedai-kedai buku. Tapi kalau mudahnya faraid dan juga mudahnya umrah ni, boleh dapatkan direct daripada saya lah, sebab saya tak letak di mana-mana kedai buku. Self-publisher. Itu saja. Okay, so pada yang nak mendapatkan buku yang dua tadi tu, boleh direct dengan Tuan Hamka kita lah ya. Yeah. Okay, masa ni berlalu dengan pantas ya. Kita memang tak sedar sebenarnya kita dah berada di penghujung ya. Penghujung program siaran langsung kita pada hari ini ya. Okay, suka saya di sini untuk memberi peluang kepada panel-panel kita ya, untuk memberi kata suntikan kata-kata hikmah ya kepada penonton siaran langsung kita pada hari ini, untuk orang kata semakin berkobar-kobar ataupun bertambah-tambah minat dia untuk semakin minat membaca dan juga siapa tahu mungkin menjadi seorang penulis ya satu hari nanti. So saya minta Puan K untuk kongsikan kata-kata hikmah ataupun suntikan yang boleh diberikan kepada penonton kita di luar sana ya, untuk menjadi orang kata satu titik momentum lah kepada mereka untuk minat membaca serta menulis ya. Dipersilakan Puan K. Okay. Alright, saya ada satu kata-kata yang memang saya pegang dan saya tampal dekat saya punya komputer kat pejabat ni Okay. Dia kata write something worth reading or do something worth writing. So jadi bila maksudnya kita nak buat apa-apa tu, maksudnya kita boleh buat benda yang kita minat. Nak menulis, kena minat. Nak tulis pasal apa? Benda yang dekat dengan hati kita. Kalau kita macam saya nak tulis cerita pasal faraid macam Hamka, tak pandai lah kan. Saya tahu pasal diet je lah. So jadi tulis apa yang dekat dengan kita dan lakukan sesuatu yang kita boleh buat setiap hari dan bila kita nak buat tu kita cuba tengok supaya kita dapatkan sesuatu untuk jadikan bahan penulisan kita. Macam bila contoh saya, even kadang-kadang dengan anak pun, kan kadang anak tak nak makan. So jadi kadang kita fikir, macam mana kalau anak orang tak nak makan, apa kita nak buat? Kan anak kita tak nak makan ni. Jadi apa yang cara macam mana kita nak buat untuk bantu orang lain, untuk bantu anak kita sendiri. Okay. So itulah, jadi tulis apa yang dekat di hati dan insyaAllah konsisten menulis dan banyakkan membaca. InsyaAllah dia akan menjadi lebih mudah lah sebenarnya.
Okay, so jadi boleh follow terus saya untuk dapatkan info-info pemakanan dan kisah-kisah yang saya tuliskan setiap hari lah biasanya, insyaAllah. Okay, kembali kepada Cik Puan Fifi. Okey, terima kasih Puan K ya. Memang betul ya, apa-apa pun memang kita memerlukan minat. Minat ni sebenarnya kalau kita katakanlah kalau kita jatuh ataupun kalau kita gagal ya, bila ada minat ni kita rasa tak ralak untuk bangun semula. Dan Betul. kalau kita buat sesuatu tanpa minat, kalau contoh kalau sekali dah gagal, tak apalah, cuba benda lain lah pula. So maknanya minat tu penting sebenarnya ya. Okey, bagaimana pula dengan Puan Izzat? Boleh kongsikan kata-kata hikmah untuk penonton kita pada hari ini? Silakan Puan. Puan Izzat? Bismillahirrahmanirrahim. Puan Fifi, dengarkah? Dengar. Silakan Puan. Okey, untuk Kak Izzat, untuk Kak Izzat tak ada banyak kata-kata tak ada apa yang nak cakap lah, cuma tulis. Ingat tu selalu. Bila kita ada apa-apa kita tulis. Jangan takut untuk tulis sebab kita semua ada cerita. Kita ada cerita dan kalau kita tak tulis, tak akan ada orang tahu cerita kita. Jadi macam kata Puan K jugalah, kita tulis apa yang dekat dengan hati kita. Macam kalau Kak Izzat sendiri, Kak Izzat mengajar. Jadi sebenarnya dalam mengajar tu hari-hari kita ada banyak cerita yang kita boleh share dengan orang. Jadi kita tulislah, kita share supaya at least kita tinggalkan tanda. Kalau kita dah tak ada, nanti ada tanda kita, ada buku, ataupun ada apa-apa untuk orang rujuk dan bekalan lah sebenarnya. Kalau benda tu bermanfaat untuk orang, dia akan jadi bekalan kita di sana nanti kan. Itu sajalah Puan Fifi. Okey, insya-Allah akan jadi bekalan. So maknanya kalau kata tak ada apa-apa sangat yang kita nak tulis, cuba kita tulis berkaitan dengan diri kita. Itu maknanya macam tips yang paling ringkas lah ya. Tip paling ringkas untuk kita bermula. Okey. So Tuan Hamka pula macam mana? Silakan Puan. Tuan. Terima kasih kepada moderator Puan Fifi. Mungkin saya pernah ada satu pengalaman di library mana saya terlupa. Dia ada satu dinding kaca tau. Jadi ada student ni dia punya nak segera, tak tahulah dia nak cepat ke apa, dia tak nampak dinding tu dan dia langgar berdegung satu library. Saya kalau bukan library dah memang berkah dah waktu tu. Maksudnya tu mungkin cerita-cerita yang Puan Fifi boleh tuliskan, kisah-kisah lucu dalam library. Kau tulis hari. Jadi bila mana antara yang boleh saya kongsikan, maksudnya kalau kita orang kata, patah Melayu kata harimau mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bila manusia mati meninggalkan nama, ada dua keadaan. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang sebaliknya. Ataupun buruk. Ataupun yang buruk. Jadi kita nak tinggalkan nama juga. Bila kita tinggalkan nama, tinggalkanlah nama yang baik. Paling tidak pun bila mana orang kita meninggal dunia dan sebagainya, bila orang ingat Fifi yang mana yang tulis cerita tentang kisah lucu library tu yang ada langgar dinding ke, ataupun yang pinjam buku, punya tersalah pinjam buku ke, mungkin banyak kisah-kisah kan. Jadi ada sesuatu sumbangan kita. Itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua panel kita ya. Sudi ya berkongsi yang kata pengalaman, tips, langkah kepada semua penonton secara langsung kita pada hari ini ya. So terima kasih jugalah saya ucapkan sekali lagi kerana sudi bersama dengan kita hampir 1 jam ya sepanjang program live FBAB ni. Okey, untuk tips-tips yang diberikan tu harapnya dapat diguna pakai oleh para penonton kita. Mana tahu nanti boleh berjumpa dengan panel-panel kita. Mungkin juga di dalam Akademik Bondeno, siapa tahu ya. Okey, sebelum saya mengundurkan diri ya, saya ingin mohon maaf jika ada terkasar ataupun tersilap bahasa ya sepanjang pengendalian program secara langsung live at PAB pada hari ini. Okay, jangan lupa ya untuk saksikan sesi live at PAB untuk sesi yang seterusnya iaitu pada hari Jumaat nanti ya 15 Mei 2020. Okay, di mana kita masih lagi dalam program RNR buku ya, iaitu bual bicara ulasan buku bersama dengan insyaAllah bersama dengan moderator kita Puan Farah Wahidah.
Okey, so tanpa kata melengahkan masa lagi, saya mohon maaf dan terima kasih kepada Tuan Hamka, pada Puan K, pada Puan Izzat kerana yalah sama-sama kita hari ini bersama, okey, meluangkan masa. Kalau ikutkan bukan bulan Ramadan ni, waktu dah makan tengah hari ni ya. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili pihak perpustakaan lah Perpustakaan Al-Bukhari. Sekiranya ada lagi sebarang program, kita akan contact lah untuk sama-sama memberi khidmat bakti kepada masyarakat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Selamat puasa. Puasa.